ada dalam majlis ilmu. Maka hal ini tuan-tuan, ia sebenarnya merupakan satu nikmat yang sebenarnya ada pada kita, tetapi kita tak terasa sangat nikmat tu. Nikmat yang kita kecapi ini akan kita rasa kehilangannya apabila kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Sebelum ni kita dalam urusan kita seharian, kita dapat solat dengan rapat, kita dapat bersalam-salaman, kita boleh bergerak ke sana ke sini dengan mudah tanpa ada apa-apa batasan. Waktu kita menikmati keadaan tersebut, semua tak terasa apa. Kan biasa benda tu, boleh sembahyang Jumaat, dua rapat biasa. Tetapi hari ini apabila kita mengalami situasi dengan wabak pandemik COVID-19, semua itu sudah jauh pada kita. Kita jauh pada kita masih lagi dapat solat berjemaah, tetapi dalam keadaan yang kita lalui sekarang. Maknanya nikmat yang sebelum itu telah pun hilang. Jadi nikmat yang ada sekarang ini dapat berada dalam majlis ilmu, maka kita hargailah dan ambillah peluang yang ada. Kerana tuan-tuan, di luar sana ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia nikmat kekayaan. Nikmat kira kalau kata selup duit dalam poket ni, kalau ada baju Melayu paling banyak poket sekali, 3 poket, 1 atas 2 bawah. Kita ada kampung ni mungkin daun rokok, temakau, peti api. Tu boleh kot 3 cukup 3 daun rokok, temakau, peti api, satu set komplit lengkap. Tapi kalau kata orang yang berkeuangan, dia seluruh poket ni duit, seluruh poket saja, duit semua. Tetapi kekangan masa bagi dia tidak ada. Jadi tuan-tuan, kita ni yang masih lagi diberi kesempatan waktu untuk berada dalam majlis ilmu, kita ambil peluang. Apa yang saya nak kaitkan ialah kerana saya pernah terlihat satu video pengakuan daripada orang Malaysia yang begitu kaya hidupnya, tetapi dia begitu cemburu kepada mereka-mereka yang dapat spendkan masa dia untuk menghadiri majlis ilmu di masjid. Saya kata saya begitu cemburu dengan mereka-mereka ini, kerana saya tidak ada masa untuk berbuat demikian. Tapi alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala ada beri saya dengan kekayaan yang ada. Saya telah serahkan kepada orang yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugasan tersebut. Jadi dia dia letakkan diri dia itu di tempat yang terpaksa. Macam mana dia letak diri dia terpaksa itu? Dia sewa ada sebuah masjid ke surau di sebelah Kuala Lumpur yang menyediakan macam macam kita lah mungkin ada cerok tokun bawah lebih kurang betul lah, ada macam hotel bajet gitu. Masjid tu sediakan macam, jadi dia duduk di situ. Bila dia duduk di situ, dia bayar sewa dan dia ambil masa untuk ambil peluang itu untuk dia belajar. Dan dia belajar itu tuan-tuan dan puan, berkenaan tentang solat. Dan dalam tempoh dia belajar itu tuan-tuan, baru di waktu itulah dia dapat memperbetulkan bacaan tahiyat dia. Tahiyat dia baca sebelum tu, dia kata dia baca tahiyat semua tut ni. Dia baca tut. Apa dia tut ni? Kan tahiyat kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Di situ dia sebelum tu baca semua tut. At-tahiyyatul mubarakatut salawatut, semua tut. Tapi bila dia belajar ni baru tahu rupanya ada tus tut tu. Malam ni boleh dapat rentak tu pun jadilah, kurang-kurang ada je. Apa dia? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut
tayyibatu lillah. Dia kata setelah sekian lama duk solat semua sebut duk begitu. Satu yang very simple, tetapi rupanya dalam majlis ilmu dapat diperbetulkan. Alhamdulillah. Demikian juga dalam ikrar, doa iftitah. Tak apa gagah tahan lagi lah, tapi nak kata ada orang yang dalam keadaan sebelum tu rasa macam benda simple sangat, remeh sangat, tetapi ada orang yang dapat memperbetulkan iftitah dia apabila berada dalam majlis ilmu. Sedangkan benda ni belajar waktu sekolah rendah dah belajar dah. Hanifan muslim wa ma ana minal musyrikin. Last sekali wa ana minal muslimin. Ada yang dua tu pun dia sekali. Hak dua tu dia baca wa ma ana minal muslimin. Last kali wa ana minal musyrikin. Aja Allah janam. Tuan-tuan, benda tu simple sangat. Tetapi dia duk rasa macam Allah sembang bab semayang. Tetapi bila kadang tu hanya singgah untuk solat, kemudian ada kelapangan waktu, gagah dengar pilah. Rupanya dalam keadaan keterpaksaan untuk dia berada dalam majlis ilmu itu, dalam keadaan dia gagah dengar pilah, rupanya dalam itulah dia dapat memperbetulkan pembacaan dalam solatnya. Apapun tuan-tuan, objektif ataupun apa yang saya bagi tahu pada tuan-tuan ialah kita yang diberi kesempatan waktu yang ada, kenikmatan masa yang ada ini, maka kita dapat jadikan ia sebagai satu nikmat yang kita ambillah nikmat ini sebagai satu perkara yang dapat kita perbetulkan dalam ibadah kita khususnya nanti insya-Allah. Baik, tuan-tuan, kita masuk pada pengajian kitab kita, kitab Al-Qaulut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Baik, tuan-tuan, kita sambung malam ni pada muka surat 26, masalah yang ke-43 insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah untuk kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian ahli keluarga baginda, dan tidak lupa untuk kita sedekahkan juga kepada sekalian para sahabat, pada kedua bapa kita, sekalian para guru kita, sekalian para alim ulama, sekalian muslimin dan muslimat masih hidup ataupun telah meninggal dunia, khususnya pada mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam memberikan kitab ini, sehingga sama-sama kita memperoleh manfaat daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-tuan. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid darain. Allahumma amin. Masalah yang ke-43, page 26. Makmum masbuk mengikut imam di dalam rukuk, kemudian imam berhadas di dalam sujud. Dia cerita dia, bila kita solat berjemaah, yang jadi imam tu pun orang, bukannya set belakang dia solat maghrib kita duduk belakang ikut dia robot, dah dia pun orang. Jadi dia makan, dia minum, tadi dia buat kerja ni, dia buat kerja ni, kadang dia okey, kadang dia tak okey. Macam saya bulan lepas, perut dia meragam sikit. Jadi macam-macam, dia kena apa nama buah genuak lah apalah. Jadi bila semayang tu dia main macam-macam. Imam berlaku, kemungkinan berlaku pada diri dia. Jadi dia juga bersama dengan pasangan dia. Sebab dalam hal berhadas ini, selain daripada kita nak bincangkan tentang hadas kecil itu, hadas besar pun berlaku juga. Hadas besar pun berlaku. Pagi Jumaat sampai-sampai jadi imam subuh, siap buat sujud sejadah lagi, bini dia dengar suara macam kenal, oh Abang Harun contoh bila
Oh, Bang Harun jadi imam lah ni. Tadi dia dah pergi naik motor, dia mandi dah, tahu lah. Bini dia tahu lah. Tengok suara Bang Harun, Bang Harun dia imam. Pasal macam ngapih tadi, pakai serlum baju, ambil mayang serlum baju, start motor pergi gitu lah. Tak dengar bunyi ayat curah pun. Macam mana? Kan? Tu tentang hadas besar. Kan? Kadang-kadang dia berhadas besar. Baik tuan-tuan, tak apa. Nanti kita tengok yang ni dulu. Apabila makmum masbuk, makmum yang masbuk saya dah bagi tahu lah, makmum yang tidak ada kesempatan baca Fatihah, dia takbiratul ihram, setelah dia takbiratul ihram kemudian dia tak sempat baca Fatihah ataupun tak sempat langsung menghabiskan bacaan Fatihah dia bersama dengan imam, maka dia adalah makmum yang masbuk. Itu paling mudah. Apabila makmum masbuk mendapat imam di dalam rukuk, sampai-sampai dia pun rukuk bersama dengan imam, maka terus ia mengikutinya dan dia pun follow imam tersebut, dan sempat bertamakninah ia serta imamnya di dalam rukuk. Sampai imam berada di hujung, kemudian imam pun rukuk, dia pun takbiratul ihram, dia pun rukuk bersama dengan imam, dan di situ ada kesempatan dia bertamakninah. Bertamakninah kurang-kurangnya lafaz subhanallah, dah kira dapat. Kemudian imamnya berhadas di dalam sujud. Kemudian imamnya berhadas di dalam sujud. Tuan-tuan, timeline ni kita baca dulu ini, sebab nanti di bawah perenggan kedua tu dia ada clash dan juga pencerahan di bahagian perenggan kedua. Kita baca ikut yang ni dulu. Kemudian imamnya berhadas di dalam sujud, maka makmum yang masbuk itu adalah ia dikira mendapat rakaat tanpa khilaf. Maknanya dia ikut imam, makmum yang masbuk ikut imam, dia rukuk, sempat tamakninah dengan imam, imam i'tidal, dia i'tidal, imam terus sujud dan dia pun sujud. Tengah terus sujud, imam berhadas, maknanya batal wuduk lah, terkentut. Sampai kurang wuduk lah, siap sound effect lagi, terkentut. Kenapa saya bunyikan sound effect itu? Sebab yang berhadas, kalau tidak ada sound effect, macam mana makmum boleh tahu? Kau semua jenis coba tekun atas, jenis ada sound effect semua. Dia ada juga kategori sound without effect, no sound, no effect. Dia diam saja, yang tahu tu imam dia saja. Apa pun boleh jadi. Jadi dalam keadaan macam ni, maknanya imam itu berhadas, dia terbatal wuduk dia dengan berhadas itu, terbatal wuduknya itu dengan cara terkentut yang diketahui oleh makmum. Yang diketahui oleh makmum. So status makmum tersebut, status makmum tersebut dari segi rakaat dia dapat. Dari segi rakaat tadi ni, imam tu dia sujud, dia nak bahas tentang dari segi makmum yang masbuk tu, rakaat tu dia kira dapat ke out ke? Dia dapat. Makmum itu dia mendapat rakaat tanpa khilaf, kerana makmum tersebut telah mendapat rukuk yang dikira juga diperoleh akan imam. Imam tu rukuk dia selesai, maka makmum tu pun dapat rukuk selesai, maka rakaat itu dikira. Masalah ini disebutnya oleh Al-Bughawi, demikian juga dinakalkan dalam Syarhul Muhazzab oleh Imam Nawawi, dan taswir masalahnya. Taswir ni ialah gambaran masalahnya ialah apabila imam berhadas di dalam sujud, yang bererti jika berhadas ia di dalam rukuk atau di dalam i'tidal, tidak makmum tersebut mendapat rakaat itu, dan boleh juga diertikan makmum itu tidak mendapat keseluruhannya. Ini dia datangkan gambaran masalah. Agak berbeza dengan
ayat kenyataan kita baca atas tadi. Okey, kita tengok lagi di bawah. Sepatutnya dikira juga mendapat rakaat bagi makmum sekiranya imam tersebut berhadas, dengan syarat makmum itu sempat bertomakninah berserta dengan imam di dalam rukuk, kerana bahawa rukuk itu dikira diperolehi oleh imam sebelum ia berhadas. Dia nak abang sini, kalaulah imam itu dia berhadas, dia terbatal wuduk dia dalam rukuk kah, dalam i'tidal kah, dalam sujud kah, tetapi sekiranya makmum tersebut sempat bertomakninah berserta dengan rukuk imam, rukuk makmum tersebut ia dikira. Okey, ia dikira. Kita akan kira lagi tentang apa nama makmum ni nak faraqah ke, soal jemaah tu nak di replace tempat dia oleh imam kedua ke, tak lagi. Ni baru nak bincang status makmum tu. Okey, status makmum tu sekiranya dia adalah makmum yang masbuk, dia main lambat. Makmum yang muafiq tak apalah, daripada awal lagi lah, sebab di sini dia nak membicarakan tentang Fatihah dia tu yang ditanggung oleh imam. Sebab dia main tu dalam keadaan dia langsung tak ada kesempatan baca Fatihah, walaupun huruf ba, Allahu Akbar, terus rukuk dengan imam. Ba bismillah tu pun tak ada. Okey, terus dia rukuk dengan imam. Jadi adakah rakaat tu dia dapat? Tu dia nak bahang tu. Jadi maknanya walaupun imam itu dia terkentut waktu rukuk, ataupun imam tu terkentut waktu i'tidal, ataupun imam itu terkentut waktu sujud, ataupun rukuk, i'tidal, sujud, tiga dah dia pun, dan tiga jenis sound effect yang berbeza-beza. Contoh bila okey, sebab buah bola tu pun dia dah disqualify dah. Tetapi nak buat keadaan ini, apabila makmum yang masbuk tadi dia sempat rukuk dan mendapat tumaninah itu bersama dengan imam dalam rukuk, maknanya rakaat itu makmum dapat. Okey. Dan barangkali masalah ini telah berlaku pertukaran ibarat. Ni syarah ni tuan-tuan, diulaskan dalam Syarah Muhazzab oleh Imam Bughawi dan juga dalam Syarah Muhazzab dan juga Al-Bughawi. Dia kata, dan barangkali masalah ini, gambaran masalah ini berlaku pertukaran ibarat di antara apa? Rukuk dan juga sujud. Maka tersilap letak kalimah sujud di tempat kalimah rukuk, yang asalnya ataupun patutnya keadaan itu bunyi macam ni, dan asal ibaratnya yang betul macam ni. Apabila berhadas oleh imam di dalam rukuk, bukanlah dalam sujud, dan yang menunjukkan di atas demikian bahawa Al-Qadhi telah berkata ia, dan jika mendapati makmum yang masbuk akan imamnya di dalam rukuk dan sempat ia, yaknilah makmum itu, bertomakninah berserta dengan imam di dalam rukuk itu, maka tatkala imam mengangkat kepalanya, makmum berniat mufaraqah dengannya, maka harus hukumnya, dan ia dikira mendapat rakaat itu. Dan demikianlah dijelaskan oleh Al-Bughawi rahimahullah ta'ala dalam fatwanya. Okey, in case katalah semayang dalam keadaan berjemaah, tetapi apabila imam itu dia dah berhadas dalam waktu rukuk, tetapi tak ada siapa yang ganti take over tempat imam, okey, maka time tu dah kepala dah tak ada. Kepala memang tak ada, sebab kepala dia dah terbatal dah. Handle steering yang ada kat dia tu dia dah lepas dah.
Jadi time tu, jika dalam keadaan yang tak ada siapa ganti, maka makmum itu boleh teruskan macam biasa dalam keadaan dia dah dapat rakaat. Okey, dapat rakaat. Jika sekiranya dalam keadaan digantikan jemaah tersebut dengan imam kedua, okey, dengan imam kedua, makmum tak perlu lagi mufaraqah apa. Sebab solat tersebut ataupun perjalanan kita tersebut telah pun digantikan dengan second driver. Okey, second driver terus ikut macam biasa. Sekiranya makmum itu walaupun dah diganti, walaupun sekiranya solat itu dah pun ada imam ganti, tetapi dia tak mau imam tu, dia nak mufaraqah, kata dia nak mufaraqah. Rakaat dia, kalau kata sembahyang maghrib, dia hanya perlu buat lagi 2 rakaat saja. Kenapa? Rakaat tadi dia dapat. Tu dia nak buat. Maknanya bukan kata bila dah dia dapat tumaninah tu, bila imam tertentu berhadas, dia dengan imam terbatal, dengan dia terbatal tak. Hanya imam saja terbatal, makmum tak terbatal. Kiranya di mufaraqah pun rakaat itu tetap terpakai. Jadi dalam hal ni tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan berkenaan tentang apa nama dalam kitab Tanwirul Masalik. Kitab Tanwirul Masalik berkaitan tentang istikhlaful imam, bab ganti imam yang terbatal. Tuan-tuan, setengah orang, bukan semualah, sebahagian orang, dia mempersoalkan dalam masjid adalah rumah Allah. Siapa mai pun dia berhak duduk di mana-mana. Betul? Tak kira lah dia orang 10 masjid ke, berapa orang puluh masjid ke, apa ke, dia ada datuk tak ada datuk ke apa, datuk tak wan, datuk pangkat ke apa ke, dia mai, dia boleh duduk depan, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan, di belakang imam, di belakang pilot, mesti yang gantikan dia tu di antara orang yang berkebolehan untuk menggantikan imam sekiranya berlaku suatu keadaan pada imam. Supaya kita naik kapal terbang lah. Dalam kapal terbang dia ada pilot, dia ada co-pilot. Penumpang duduk mana? VIP first class sekalipun, dia akan duduk luar pada kokpit. Dia tak boleh duduk dalam kokpit dengan pilot. Kenapa? Kamu tidak ada kemahiran untuk mengendalikan pesawat kalau apa-apa jadi pada pesawat. Demikian juga dalam solat kita ni. Kalau kita ada ilmu, sekiranya berlaku hal dalam solat itu, imam terbatal ke apa, berlaku pada imam ke apa, kita boleh handle, silakan. Ni tak, bila dia mewah, dia nak duduk belakang tu imam, orang kenal lah dia, dan dia pun tahu diri dia. Tuan-tuan nak duduk di soal depan, duduklah di mana-mana pun. Tetapi apabila berdekatan dengan imam, tolong pastikan kita bersedia untuk menggantikan imam sekiranya berlaku sesuatu pada imam. Okey? Wa mata qata'a al-imamu salatahu bihadatsin aw ghairi falahu istikhlafu man yutimmuha. Apabila imam memberhentikan solatnya dengan sebab hadas atau sebab-sebab yang lain, emergency case, kentut dah apa dah, tapi nak keluar dah isi tu, dia yang tahu. So dia pun berhenti, tarik handbrake, ngejut, dengan buka pintu, suruh kaki tahan handbrake. Okey, maka harus bagi imam melantik orang lain untuk menggantikan imam bagi menyempurnakan solat. Maknanya tuan-tuan, kita buat kaedah, tak semestinya bila mana imam dia terbatal wuduk dia pun tengok belakang tu, dah lah ramai-ramai ni tu, siapa Abang Sofi, apa tu, tengok tu Pak Harun, Pak Lu, hak jangan sembahyang pun tunggu lah.
offer nak jadi imam. Dah, okey. Kan begitu. Sebab kenapa kita dah tetap dah. Kalau berlaku sesuatu pada imam, okey. Hak belakang tu faham dah. Terus. Hands on dengan situasi, aku je akan jadi imam. Tak perlu lagi nak membiarkan imam duk tengok, duk kelid. Tak ada gaya belakang aku ni semua. Ada pun seorang duk di soh nombor 8. Takkan nak keluar. Jadi tuan-tuan, untuk situasi di belakang imam, okey, di belakang imam, biarlah yang orang yang berkemampuan, berkebolehan untuk menggantikan tempat imam. Tempat imam yang kata jadi imam ni tuan-tuan, tengok memang senang. Saya sendiri pun kalau kata solat jemaah, saya lebih suka jadi makmum. Okey, kita seronok dengar orang baca. Okey. Sebab kita menjadi makmum ni mudah. Dia bagi arahan, kita ikut. Ikut je dia. Lagi mana sembahyang tu betul, ikut. Maghrib 3 rakaat, ikut. Maghrib 4 rakaat, pergi ke dia. Jangan ikut. Tapi yang jadi imam ni tuan-tuan, dia kena ingat lah ni rakaat berapa, satgi tahiyat, satgi nak kena bagi baca surah apa, baca Fatihah, makhraj huruf, semua kena ni. Waktu baca Fatihah tu pun tuan-tuan, kalau otaknya dah fikir dah, satgi aku nak ambil surah apa gitu. Tersilap ambil surah tuan-tuan. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama An-Nas. Dah baca dah sekarang. Allahu akbar. Rukuk. Allah. Ku baca An-Nas pula saat ni. Lagi ni baru rakaat pertama. Tuan-tuan, siapa yang biasa di imam dan duduk biasa di imam, walaupun biasalah jawatan imam pun, tapi bila duduk di depan tu tuan-tuan, tak percaya try. Tak percaya try lah. Betapa berat tanggungjawab. Lagi ramai jemaah, lagi berat. Waktu sembahyang tu bunyi apa nama? Tengok dalam dosa. Okey, tak apa dosa. Elok waladhdallin. Dia bunyi ramai dia dengar ramai lagi satu macam kan, ramai lagi rasa berat beban yang nak kena bawa ni. Kita bawa kereta, saya bagi contoh kereta atau motor ke senang sebab kita semua biasa bawa. Kita naik seorang, ringan ke berat kan? Ikut saya ustaz, betul juga kan, ikut saya India yang badan beratlah motor tu. Tapi ikut mana kira pun kita seorang ringanlah. Macam mana tak apa. Tapi kalau kata kita bawa seorang lagi di belakang, okey, kalau kata kereta kita naik seorang, kita naik 2 orang, muatan kereta 5 orang penuh, semua muatan penuh, muatan full. So kita yang bawa kereta tu kita tahu terang ni kalau kita seorang, satunya biasanya dah pi 120 dah, tapi terang ni punya muatan berupi 80, kita aja tahu. Demikian keadaan imam. Jadi tuan-tuan, dalam hal nak memudahkan solat berjemaah yang melibatkan semua, nak jaga solat ni bukan jaga seorang saja, nak libatkan semua, nak memastikan solat itu terima insya-Allah sebaik mungkin dengan SOP yang ada tu kita ikut daripada permulaan ambil wudu sampailah dalam permulaan solat dengan takbiratul ihramnya. Perjalanan setiap rukun yang berlaku itu kita nak bagi elok, maka sebolehnya yang berada di belakang imam, tunjang belakang imam tu, biarlah yang berkebolehan. Kita rasa kita mampu apa jadi berarti imam pun, silakan dulu. Jangan duk mentang-mentang aku tak ada orang 10 masjid, aku tak boleh duduk jauh apa-apa. Dah. Tuan-tuan rasa boleh, silakan. Baru ni ada satu masjid tuan-tuan, bolehlah kalau kata masjid benda yang baik kita boleh ikut. Imam, kalau ikut masjid dia ada imam 1, dia ada imam 2. Dan duduk yang kata imam tu macam mana saya beritahu lah, depa ni pun orang juga. Ada ketikanya dapat hadir, ada ketikanya ada keuzuran. Jadi ada ketikanya imam 1 mungkin dia harap imam 2 mai, imam 2 mai pula mungkin dia harap imam 1 mai. Tengok-tengok dua-dua tak mai.
Bila dua-dua tak main, hak duk tunggu nak komplain ni, duk tunggu tu lah. Tak main. Tak elong depa sapu, tengoklah ni siapa dia imam. Kita dia komplain lah, dia komplain. Depa pun orang. Jadi inisiatif yang diambil oleh masjid tersebut, yaknilah mengenal pasti beberapa orang di kalangan jemaah yang ada kebolehan, ada keberanian untuk jadi imam, maka mereka ini mereka jemput seorang ustaz untuk memperdengarkan bacaan terutamanya yang melibatkan rukun qauli. Okey, Fatihah, Fatihah, kemudian takbiratul ihram, Fatihah, bacaan tahiyat, selawat dan salam. Dan juga beberapa surah-surah ringan yang lain diperdengarkan, dan kalau ada yang nak diperbetulkan. Selected beberapa orang di kalangan jemaah tu, in case sekiranya berlaku keuzuran on the spot pada imam yang tak dapat hadir, maka jemaah ni boleh hands on ataupun ganti untuk mengepalai imam, tempat imam. Terutama sekali subuh, maghrib, isyak. Lohong asar tak payah bimbang lah tuan-tuan. Lohong asar ramai yang boleh. Pasal apa? Sunyi. Allahu Akbar. Takbir intiqalat adalah kali Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lega asar lohong tak bunyi apa. Tapi maghrib, isyak, subuh tu bila pun duk pombang, nak qomat tak qomat, nak qomat ke tak qomat, kau hampir kiamat. Sebab apa? Masa dah mula berjalan, imam tak nampak lagi, jemaah pun nak semua kat tengok langit semua, tengok musyrin, takut tu bila tune suruh dia jadi imam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, maka dalam hal ini apabila berlakunya pada imam, maka biarlah yang belakang itu dapat menghentikan dan memahami pemakam solat untuk menjaga maslahah jemaah yang ada. Jadi pada satu imam saja, okey, yang belakang imam tu dia akan duduk. Imam bila mana dia terbatal, dia akan duduk terus. Maka waktu tu yang belakang dia faham. Okey, lah ni dia akan mengepalai. Katalah terbatal waktu rukuk tu. So makmum imam tu duduk, so yang ganti tu pun sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. So di kalangan jemaah berkata, tadi surah halwi, ni surah besar. Dia dah lagi tukar surah tune kecil dengan surah bass. Nampak macam mana? Pertukaran berlaku waktu kecederaan. Makmum ikut aja sampai habis. Elok dah habis apa semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan tentu lihat banyak. Tadi takbir orang lain. Habis orang lain. Kita mayang dua imam. Lah. Pasal apa? Hak mayang tadi itu pun imam orang, dia dah terbatal dah. Okey, tuan-tuan yang kita sebagai makmum, in case berlaku dalam hal tadi, berlaku belah atas pada imam ketika rukuk, jangan bimbang. Rakaat kita walaupun kita makmum yang masbuk, rakaat kita itu terpakai. Sekiranya kita sampai itu masbuk pada rakaat yang pertama sembahyang maghrib, maka imam itu bagi salam, walaupun imam tadi, imam hak kita mula-mula ikut imaman tu Imam Pak Long Harun, bila bagi salam imam Pak Matih, bayang kita tetap sah. Okey, rakaat kita tetap cukup. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cukup dekat tu saja. Kita patuh SOP ikutnya. Dah tak patuh SOP. Patut 8 suku, kita dah lajak 8.20 lah. Kita lajak 5 minit. Tidak 8.20 lah. 8.18. Lajak 3 minit. Lepas tuan-tuan, kurang-kurangnya untuk bahagian tajuk ini kita dah dapat tahu bagaimana kaedah penyelesaian. Apapun tuan-tuan dalam hal ibadat, seboleh-bolehnya kita sentiasalah upgrade ilmu berkaitan solat, kerana inilah amalan yang pertama sekali Allah Ta'ala akan tanya kita di akhirat nanti di kalangan hamba dia. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman yang baik
dalam memahami setiap ilmu yang disampaikan. Jadi tuan-tuan, nanti selepas solat Isyak kita akan buat tahlil untuk almarhumah Rustita binti Untung. InsyaAllah yang siapa yang ada kelapangan waktu, lepas Isyak kita akan buat tahlil insyaAllah. Sekian, minta maaf banyak-banyak. Anda terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau ampunilah akan dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa para guru kami, dosa ahli keluarga kami, dosa jiran-jiran kami, dosa sekalian muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau kurniakanlah kerahmatan, keberkatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga kami ya Allah. Kami mohon dengan rahmat-Mu agar Engkau jadikan dari kalangan pasangan kami pasangan yang soleh, pasangan yang solehah, dari kalangan anak-anak dan generasi kami anak-anak generasi yang soleh, anak-anak generasi yang solehah ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ya Fattah ya Alim, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui akan apa yang terkandung dalam hati-hati kami ini ya Allah. Sekiranya di kalangan kami pada malam ini mempunyai hajat, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau makbulkanlah hajatnya. Sekiranya di kalangan kami pada malam ini mempunyai masalah, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau bantulah dia dalam menyelesaikan masalahnya. Sekiranya di kalangan kami pada malam ini mempunyai penyakit, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau sembuhkanlah penyakitnya. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, Engkau Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Qahar, ya Jabbar, ya Muntaqim, berangkaulah kami mohon pertolongan ya Allah. Sesungguhnya pada saat dan ketika ini seluruh dunia, khususnya negara kami, negara Malaysia yang tercinta ini sedang menghadapi satu musuh yang dikenali dengan wabak pandemik COVID-19. Maka makan mohon kepadamu ya Allah agar Engkau peliharalah diri kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami, jiran-jiran kami, ahli qaryah kami, negeri kami serta negara kami, serta sekalian warga dunia ya Allah, agar dijauhi daripada wabak ini ya Allah. Dan sekiranya ada di kalangan mereka yang positif wabak ini, maka kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau berikanlah kesembuhan kepadanya. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Engkau angkatlah wabak ini dan hapuskanlah wabak ini dan letakkanlah ia di satu tempat yang jauh daripada memberi mudarat kepada manusia ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jauhilah kami dari segala wabak dan sekalian wabak-wabak yang sama waktu dengannya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa was-sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.